الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di sini pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Mustafa Said Al-Khind. Kita dah sampai kepada muka surat malam ni 59. Sama 59 eh? 58 59 okay, baik. Sambung pada atas tu dalam kitab Al-Hilyah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif dalam kitab Al-Hilyah oleh Abu Nuaim ada menyebutkan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, apabila golongan Al-Haruriyah menarik diri daripada menyokong Ali. Golongan Haruriyah ni siapa? Golongan Haruriyah ni ada disebutkan di dalam hadis Muslim. Ada disebutkan di dalam hadis Muslim. Satu ketika ada seorang wanita bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Aisyah bertanya, ada seorang wanita bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, mengapakah kalau kita berada dalam keadaan haid maka kita tidak melakukan qada solat? Kalau kita haid maka kita tidak melakukan qada solat ketika mana dalam masa haid. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, adakah kamu ini Haruriyah? Adakah kamu ini golongan Haruri? Maka berkata wanita tersebut, saya bukan golongan Haruri. Itu apa dia tu? Saya bukan golongan Haruri, kata dia. Maka jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ketahuilah bahawasanya itu semua adalah merupakan satu hukum yang didatangkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahawa wanita yang haid mereka tidak melakukan qada solat. Maka siapakah golongan Haruri ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Mereka ini adalah golongan Khawarij. Golongan apa? Golongan Khawarij yang menentang Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka ini adalah golongan Khawarij yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa dinamakan dengan nama Haruriyah ini? Kerana kata para ulama, mereka ini dinisbahkan kepada nama tempat, iaitu Haruri. Dinisbahkan kepada nama tempat, iaitu Haruri. Haruri. Jadi mereka ini nama tempat itu di mana? Lebih kurang kata mereka, kata para ulama, berhampiran dengan kawasan Kufah, Iraq. Tempat tu berkawasan dengan Kufah, Iraq. Itu golongan Haruri. Mereka ini satu kelompok ni, mereka semua adalah Khawarij, yang mana mereka menentang Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa bila wanita tersebut bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai soalan yang berkaitan dengan hukum hakam tersebut, bertanya kenapakah wanita yang haid itu tidak perlu qada solat, maka terus Sayyidina Aisyah bertanya, kamu ini golongan Haruri ke? Kerana apa? Kerana golongan Haruri ini, mereka ini banyak menolak ayat-ayat hukum hakam daripada
Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Mereka banyak menolak. Akhir sekali kerana itulah Sayyidina Aisyah bertanya kepada dia, kamu ni Haruri ke? Iaitu golongan yang tolak Quran hadis ke? Gitu. Itu dia. Jadi akhirnya dia kata, saya bukan Haruri, saya bukan golongan tu. Saya bertanya ni semata-mata untuk tahu, gitu saja. Jadi dikatakan di sini, apabila golongan Al-Haruriyah menarik diri daripada menyokong Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, aku pun berkata kepadanya. Aku ni siapa? Ibn Abbas. Ibn Abbas tu. Ibn Abbas pun berkata kepadanya, kepada Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lekaslah sempurnakan solat. Semoga aku, yakni Ibn Abbas, dapat menemui dan berbincang dengan mereka. Ali berkata, aku khawatir akan tindakan mereka ke atasmu, yakni tindakan golongan Haruriyah ke atasmu, yakni ke atas kamu, wahai Sayyiduna Abbas. Sayyidina Abbas ni siapa? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi Ibn Abbas, minta maaf. Sayyidina Ibn Abbas ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas namanya, Abdullah Ibn Abbas. Abbas ni iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Spy Nabi. Sayyidina Abbas ni spy Nabi. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, itu adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ali berkata, aku khawatir akan tindakan mereka ke atasmu, yakni ke atasmu, wahai Ibn Abbas. Dijawab, insya-Allah tidak, jawab Ibn Abbas. Lantas aku menyarung pakaian yang sebaik-baiknya yang kumiliki dan menemui mereka yang sedang berehat pada waktu tengah hari. Ibn Abbas terus menyarung pakaian yang sebaik-baiknya yang dia miliki dan menemui mereka, iaitu golongan Haruriyah ni, yang sedang berehat pada waktu tengah hari. Aku, yakni Ibn Abbas, tidak pernah melihat kaum yang sangat gigih berusaha selain mereka. Itu dia. Tangan mereka berkematu bagaikan lutut unta, dan wajah mereka pula kelihatan kesan-kesan sujud. Gigih berusaha di sini dengan makna gigih ibadah, gigih bekerja dan sebagainya. Gigih ibadah. Mereka ni gigih ibadah, golongan Haruriyah ni. Tapi banyak hukum hakam yang mereka tolak. Itu masalah. Dan mereka tolak pula Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tangan mereka berkematu bagaikan lutut unta, dan wajah mereka pula kelihatan kesan-kesan sujud. Aku menemui mereka dan mereka pun berkata, selamat datang wahai Ibn Abbas, apakah tujuan kamu kemari? Ibn Abbas menjawab bahawa kedatangannya adalah untuk berbincang dengan mereka tentang wahyu yang turun mengenai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih memahami takwilnya. Apa maknanya? Iaitu Ibn Abbas dijawab bahawa kedatangan dia ni, Ibn Abbas ni tuan-tuan, dia adalah orang yang alim di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat ada mereka yang alim, antaranya Ibn Abbas, antaranya Sayyiduna Muaz. Yang paling banyak meriwayat hadis antaranya Abu Hurairah, gitu. Okey. Jadi Ibn Abbas dia kata kedatangan dia ni adalah untuk berbincang dengan mereka, golongan Haruriyah ini, golongan Khawarij ini, tentang wahyu yang turun mengenai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih memahami takwilnya. Makna takwil ini adalah tafsiran Al-Quran. Okey? Tafsiran Al-Quran dan hadis, itu makna takwil. Maknanya sahabat Rasulullah ini orang yang lebih mengetahui tafsiran Al-Quran berbanding golongan Haruriyah. Jadi Ibn Abbas datang berjumpa dengan golongan Haruriyah. Wahai golongan Haruriyah, aku datang ni nak bincang dengan kamu bahawasanya
sahabat-sahabat Nabi ni mereka lebih tahu tentang Quran macam tu. Sebab golongan Haruriyah ni dia tolak banyak sahabat Nabi. Maka Ibn Abbas ni orang alim di kalangan para sahabat datang jumpa golongan Haruriyah, kata aku nak berbahas dengan kamu. Begitu. Lepas tu dia kata apa? Sedangkan sebahagian puak Khawarij ingin berbincang dengannya, dengan Ibn Abbas, sedangkan yang lain pula melarangnya. Maknanya bila dia berjumpa dengan golongan Haruriyah, setengah golongan Haruriyah kata okey tak apa, kita bincang. Setengah lagi kata tak payah bincang. Mereka kata Ibn Abbas ni orang yang tak kerti apa, kata mereka. Gitu sampai tahap tu dia. Ini sepupu Rasulullah ni, bukan orang lain. Nah, dia kata Ibn Abbas ni tak kerti apa, dia kata. Itu masalah. Dia kata Ibn Abbas ni orang yang balhum qaumun khasimun. Balhum qaumun khasimun. Iaitu apa? Dia kata Ibn Abbas ni orang yang suka berbantah-bantah je. Dah dapat kebenaran pun bantah, macam tu dia kata. Padahal mereka ini dia letakkan pada Ibn Abbas pula. Dia letak pada sepupu Rasulullah pula, begitu. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia kata apa lagi? Beritahulah aku, yakni Ibn Abbas dia kata, beritahulah aku, apakah sebab kamu mendendami sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya Ibn Abbas dia tanya pada golongan Haruriyah, apa sebab kamu ni dendam dengan sepupu Rasulullah? Siapa? Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali ni dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkahwin dengan siapa? Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dapatlah Hasan dan juga Husain. Sampailah kepada hari ini keturunan mereka Sayyid dan juga Said dan juga Syarifah tu. Said dan juga Syarifah tu. Dan nasab mereka itu, jalur nasab mereka itu dijaga oleh Bani Alawiyin, oleh mereka-mereka yang memegang nasab keluarga Rasulullah SAW. Jadi kalau orang mengaku Said, kena pergi cek dia punya nasab dia betul ke tidak Said. Sebab Said pun ada yang ramai yang mengaku. Di Indonesia kan kita tengok berapa ramai orang yang mengaku sebagai Said. Di Malaysia pun ada yang mengaku sebagai Said Syarifah. Itu masalahnya. Kenapa? Mereka nakkan keuntungan daripada nama tersebut. Kalau di Indonesia, kebanyakan golongan Said ni, mereka ini buka pesantren, dipanggil dengan nama rubat ataupun ribat. Tempat pengajian ilmu fiqh, tauhid, tasawuf. Jadi apabila mereka ini namanya Said, maka orang Indonesia ni, mereka ini bila tahu orang tu adalah Said, maka mereka tahu selalunya Said ini dia adalah orang yang faqih. Orang yang faqih, iaitu hebat dalam bidang fiqh, hebat dalam bidang tasawuf. Sebab apa? Sebab mereka ini selalunya keluaran daripada Hadramaut, Darul Mustafa. Darul Mustafa ni tempat, kita kata tempat pengajian ilmu fiqh mazhab Syafi'i yang antara yang unggul sekali. Tempat tasawuf. Siapa yang nak mengaji adab, nak mengaji akhlak, maka pergilah ke Hadramaut. Siapa yang nak mengaji fiqh, nak mengaji hukum hakam, maka pergilah ke Hadramaut. Di Hadramaut ni tuan-tuan, pasar malam dia tu, pasar malam dia tu sebelah tu jual ikan, sebelah tu buka kitab. Itu di Hadramaut, beza. Di situ ada majlis zikir. Di pasar malam sendiri ada tempat pengajian kitab. Di pasar-pasar mereka sendiri ada tempat pengajian kitab. Itu dia. Dan sehingga kan mereka ni kalau tunggu orang datang untuk beli sayur ke apa, mereka akan buka kitab. Penjual-penjual di situ akan tengok, dia panggil ulang kaji kitab. Itu dia. Kitab apa? Kita tengok kitab-kitab besar. Kitab Minhaj dia buka. Kitab Minhaj ni antara kitab terakhir lah kalau kita belajar dalam fiqh Syafi'i, kan? Safinah, Nailur Rajak, Misbah Duja, Kasyfatus Sajak. Kemudian apa lagi? Muqaddimah Hadramiyah, Bahjatul Muqaddimah Hadramiyah, kemudian Fathul Qarib, kemudian Matan Abi Syuja', kemudian Hasyiah Bajuri, kemudian Fathul Mu'in, kemudian I'anah Talibin, kemudian Yaqut Nafis, kemudian Syarah Yaqut, kemudian banyak lagi sampailah kepada Minhaj. Tapi mereka ni tengah jual ikan baca Minhaj.
Nah, itu mereka lah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, sebab tu di tempat itu 1001 awliya. Nah, 1001 awliya. Jadi selalu yang ada nama Said ni mereka mengaji sanalah. Tempat keturunan mereka di sana. Panjanglah kalau kita nak bahas, cuma kita tak bahas lah bab tu pada malam ni. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu kita kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Yang juga menantunya, yakni menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara yang mula-mula beriman dengannya, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali antara yang terawal beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama menyokongnya. Ini dia soalan ni ya. Beritahulah aku, apakah sebab kamu dendam dengan sepupu Rasulullah yang juga menantunya, yang beriman, yang mula beriman dengannya, serta sahabat yang sama-sama menyokongnya? Itu tanya Ibn Abbas dengan tegas kepada golongan siapa? Haruriyah. Mereka menjawab, golongan Haruriyah menjawab, kami berdendam disebabkan tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama, apakah dia? Tanya Ibn Abbas. Apakah dia? Yang ini dendam dia tu tiga perkara tu, apa dia? Tanya Ibn Abbas. Jawab mereka, jawab golongan Haruriyah, Ali bertahkim kepada manusia dalam urusan agama Allah, sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inil hukmu illa lillah. Yang bermaksud hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Itu dia. Jadi jawab mereka, Ali bertahkim kepada manusia. Apa maknanya? Iaitu Ali ni dia menerima majlis tahkim, iaitu perdamaian antara sahabat. Perdamaian antara sahabat. Itu dia. Jadi Ali ni kata mereka menerima perdamaian antara sahabat. Kemudian minta ada yang mengadili antara dua, supaya apa? Dua-dua di kalangan para sahabat ini yang dulunya berpecah, kemudian bergabung balik, berdamai balik. Begitu. Jadi mereka ni tak suka sahabat ni berdamai. Mereka tak suka Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu mendamaikan, menerima majlis tahkim, iaitu mengadili supaya sama-sama berdamai. Itu dia. Ini golongan Khawarij ni tuan-tuan. Mereka nak supaya para sahabat ni berpecah. Dia kata apa? Sedangkan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Apa maknanya? Golongan Khawarij ni dia kata, bahawasanya tak perlu nak berdamai, kata mereka. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang azab mereka semua, dia kata macam tu. Dia kata mesti ada salah satu yang betul, kata golongan Khawarij. Maka biar Allah Ta'ala azab mereka semua terus. Yang salah tu biar Allah azab. Tak payah nak berdamai. Kalau berdamai nanti, dia kata itu adalah menurut undang-undang manusia, dia kata macam tu. Macam pelik, kan? Sedangkan kita ni berdamai supaya apa? Supaya sahabat semua dapat bergabung dan sebagainya. Ni dia kata seolah-olah kita ni mengenepikan Allah Ta'ala pula. Seolah-olah tak mau bagi Allah Ta'ala ni tetapkan hukuman supaya mereka ni diazab. Itu jadi pelik. Golongan ni, golongan Khawarij. Itu dia. Itu dia kata tu, hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Maknanya biar Allah ni lah yang azab tu kan. Tak payah kita nak berdamai ni, tak payah. Macam tu. Itu dia. Ini golongan Khawarij ni tuan-tuan. Kemudian balas Ibn Abbas, apa lagi? Apa lagi yang kamu tak suka dengan Sayyidina Ali ni? Kemudian mereka jawab, Ali berperang, tetapi tidak menawan musuhnya, dan tidak pula mengambil harta rampasan. Jika musuh itu kafir, harta mereka halal dirampas. Tetapi kalau mereka beriman, darah mereka haram ditumpahkan. Terang mereka, terang golongan Haruriyah ni. Maknanya apa? Maknanya dia kata Ali ni seolah-olah mengatakan sahabat yang tak setuju dengan dia itu sebagai Islam. Sedangkan bagi golongan Khawarij, sahabat yang tak setuju dengan Ali ni, ataupun sahabat yang berperang antara mereka ni, bagi mereka telah kafir lah. Itu dia.
Jadi dia kata Sayyidina Ali ni bila berperang dia tak tawan apa nama tawanan perang, tak tawan musuh dia. Sebab kalau Sayyidina Ali berperang dengan orang tu, Sayyidina Ali kata orang tu kafir, boleh tawan. Dia marah kat situ pula dah. Dia marah Sayyidina Ali tak kafirkan sahabat tu pula dah. Tu dia. Ini golongan Khawarij ni. Tu dia. Dan mereka marah Sayyidina Ali ni tak kafirkan sahabat yang dia perang dulu ni. Sebelum nak berdamai ni dia perang dulu. Masa perang tu Sayyidina Ali tak ambil harta rampasan dan tak tawan musuh dia. Diorang marah. Tu dia. Dia marah. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali ni seolah-olah mengatakan mereka itu yang dilawan masih Islam. Ni golongan ni pelik ni. Golongan apa? Golongan Khawarij. Itu dia. Masya Allah. Tanya Ibn Abbas, lepas tu apa lagi? Ini yang ketiga pula. Dia Sayyidina Ali tu telah mengenepikan dirinya sebagai pemimpin orang beriman. Oleh itu dia pemimpin orang kafir. Dia bagi mereka lah yang beriman. Tapi Ali tak setuju dengan orang. Ali tak setuju dengan golongan Haruriyah ni. Sebab Haruriyah ni terus kata sahabat-sahabat lain ni kafir. Ali tak setuju. Maka bila Ali tak setuju, bagi mereka Ali ni bukanlah pemimpin orang Islam tapi pemimpin orang kafir. Tu dia. Masya Allah. Ini fitnah ni. Fitnah golongan Khawarij ni. Yang ada dalam agama kita. Masya Allah. Tuan-tuan faham lah InsyaAllah ini apa namanya kita kata sebab seni bab sejarah Islam lah. Bab sejarah Islam lah. Walaupun kitab ni kitab akidah Islamiah, tapi dia terang tentang permulaan berkaitan dengan cabangan akidah, macam mana boleh wujudnya perpecahan, macam mana boleh adanya akidah Khawarij, akidah Mu'tazilah, akidah Qadariyah, akidah Jabariyah. Ini hebat ni buku ni. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dia kata apa? Ibn Abbas berkata, Ibn Abbas berkata, apakah pendapat kamu sekiranya aku bacakan ayat-ayat Al-Quran yang jelas, iaitu Al-Muhkam. Ayat Quran ni dia ada dua. Satu mutasyabih, satu lagi muhkam. Dua ni. Ayat Quran ada dua. Satu mutasyabih, satu lagi muhkam. Dia ada pada lughah, ada pada istilah. Sekarang ni kita ambil pada istilah, tak ambil pada lughah. Muhkam apa dia? Iaitu ayat yang terang, jelas, nyata. Itu muhkam. Muhkam tu ayat yang terang, jelas, nyata. Itu ayat apa? Ayat muhkam. Itu dia. Contoh kita kata apa namanya, contohlah ayat-ayat dalam Quran, wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikanlah solat, dirikanlah zakat, tunaikanlah zakat. Itu semua jelas. Itu ayat muhkam dipanggil. Satu lagi apa? Ayat mutasyabih. Mutasyabih. Ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih ni apa? Ayat yang samar-samar. Ayat yang samar-samar, perlu penafsiran yang teliti. Itu mutasyabih. Perlu penafsiran yang teliti. Itu mutasyabih. Jadi Quran ni dia terkandung balaghah, ataupun kita kata apa ya, seni bahasa Quran, seni bahasa Arab yang tinggi Quran ni. Jadi di dalamnya mengandungi kita kata seni-seni yang banyak, sehingga memerlukan kepada penelitian yang rapi, gitu, yang disadur ataupun yang kita padankan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu akidah dan sebagainya. Tak boleh kita kadang-kadang tu ada ayat Quran tak boleh kita nak tafsir macam tu saja. Perlu kepada penafsiran dari sudut-sudut yang tertentu, begitu. Tak boleh kita terus tafsir.
Tapi ada ayat Quran yang kita tahu dia punya penafsiran dia jelas, tak apalah. Dia kata apa di sini? Apakah pendapat kamu, maknanya golongan Haruriyah, apakah pendapat kamu sekiranya aku, iaitu Ibn Abbas, bacakan ayat-ayat Al-Quran yang jelas, iaitu Al-Muhkam, serta sunnah Nabi yang tidak kamu ingkari, apakah kamu akan rujuk semula? Rujuk ni maknanya taubat semula, kembali kepada Islam semula, begitu. Rujuk ni maknanya kembali kepada Islam semula. Maka ya, jawab mereka, jawab golongan Haruriyah, ya. Kemudian Ibn Abbas berhujah, adapun dakwaan kamu mengatakan bahawa Ali melantik orang perantaraan dalam menyelesaikan hukum Allah, iaitu mendamaikan dua pihak tadi tu, sebenarnya bertepatan dengan firman Allah Ta'ala. Apa dia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendalah menggantinya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu, yang akan ditetapkan hukumnya oleh dua orang yang adil di antara kamu. Untuk menentukan keadilan, dia punya, kita kata, jenis binatang yang kena ganti macam mana, dia punya type ataupun jenis binatang dia macam mana, gigi dia berapa, tahun dia berapa, semua perlu kepada pengadilan daripada orang yang dikatakan sebagai hakim, gitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nak kata dia ni membunuh, macam mana dikatakan dia ni membunuh dengan sengaja? Kalau dalam fiqh Syafi'i kita, kalau dia pergi kejar burung merpati, dah dikira macam perbuatan untuk berburu ketika mana dalam ihram, contohnya dalam kitab Matla' Badrain, kan? Jadi itu dia ada orang-orang yang menghukumkan di situ. Orang-orang yang menghukumkan. Orang dia akan tanyalah kepada pakar rujuk, macam itulah. Kita kata, tapi hari ini senang je lah, kan? Hari ini ada mutawif, settle masalah. Mutawif kita yang pergi tolong selesaikan semuanya. Tak apa di situ. Dan firman Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, yang bermaksud, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, antara siapa? Suami dan isteri, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka suami isteri, iaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Itu untuk mendamaikan antara dua, daripada keluarga lelaki seorang, daripada keluarga perempuan seorang, untuk mendamaikan di antara dua. Itu adalah merupakan kita kata anjuran daripada syariat Islam kita sendiri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Ibn Abbas bagi ayat Quran yang jelas, muhkam, jelas. Dalam kedua-dua ayat ini Allah menegaskan, tidakkah tindakan mereka yang cuba menyelesaikan masalah pertumpahan darah, kehilangan nyawa, dan cuba mengusahakan perdamaian di kalangan mereka, kalangan orang yang bergaduh tu, lebih utama daripada seekor arnab yang berharga 1/4 dirham. Masya Allah. Itu dia orang Arab ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia kalau nak tunjukkan satu tu berharga, dia akan buat perumpamaan dengan binatang-binatang yang mahal harga dia. Waktu zaman tu lah, arnab waktu tu mahal. Antaranya apa lagi? Dalam hadis ada sebut unta merah. Nabi SAW sebutkan, suatu amal tu, ada satu amal tu, amal apa? Allahumma salli ala Muhammad, lebih mahal daripada unta merah katanya. Unta merah. Lagi apa lagi? Siapa yang datang awal solat Jumaat, kan? Dapat besar telur dan sebagainya, kan? Siapa yang datang paling lambat jadi apa? Dapat sebiji telur je, contoh. Apa makna tu? Jadi murah, makin murah harga dia, macam tu lah. Lebih kurang kata para ulama. Siapa yang
solat di Masjid Quba dapat pahala seperti umrah. Apakah dia kalau pergi solat di Masjid Quba tak payah buat umrah dah? Bukan. Nak beritahu di situ adalah besarnya pahala dia. Itu maknanya. Itu dia, besarnya pahala dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat 3 qiraat lah, besar parit, besar langit bumi, macam-macam. Nak cerita apa? Nak cerita kepada kita benda yang berkaitan dengan besarnya nilai itu. Itu dia. Nah, besarnya nilai itu. Contoh orang bagi orang yang berpuasa makan. Contohnya dapat pahala sebesar gunung Uhud, contoh macam tu. Kan ada 1 biji kurma sahaja dikatakan dalam hadis. Macam-macam. Jadi tuan-tuan, bukan maknanya dapat betul-betul gunung Uhud tu, bukan. Maknanya apa? Maknanya adalah dia dapat pahala yang besar. Saya dapat satu soalan baru-baru ni, minggu lepas. Saya dapat satu soalan baru-baru ni. Soalan apa ya? Dia kata, Ustaz, saya tak payah kita sekarang ni tak payah baca Quran, Ustaz, katanya. Sebab apa? Kan Nabi SAW sebut baca 3 kali surah Al-Ikhlas sama dengan bacaan Quran. Jadi buat apa kita nak susah baca Quran? Nabi SAW dah sebut dah, benda mudah katanya, kan? Jadi kalau kita baca 3 kali Ikhlas pun dah selesai dah. Saya setiap hari, Ustaz, saya setiap hari baca 3 kali Ikhlas je. Sebab saya tahu kalau saya baca 3 kali Ikhlas, surah Al-Ikhlas, sama macam Quran ni, dia kata. Jadi penat-penat kita nak baca Quran. Sampai ke tahap tu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya kata ni lawyer buruk betul lah. Dah. Itu dia. Nabi SAW sebut tu dalam hadis, nak tunjuk benda ni besar pahala dia, tu je. Bukan maknanya kita kalau dah baca 3 kali surah Ikhlas, tak payah dah baca Quran, biarlah. Bukan makna tu. Kalau kita solat di Masjid Quba, tak payah dah buat umrah. Bukan maknanya tu. Kalau kita solat di Masjid Quba, dapat pahala seperti mana pahala mengerjakan umrah, maknanya pahalanya besar. Itu maknanya. Umrah pula kalau kita buat, itu lagi-lagilah besar. Sebab itu umrah tu sendiri. Kita baca Quran, itu lagi-lagilah besar. Satu huruf tu sama dapat berapa? 10 kali ganda. Satu huruf tu 10 kali ganda. Wala aqulu alifun harf, lam harf, mim harf. Aku tak kata alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Minta maaf. Terbalik. Wala aqulu alif lam mim harf. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Yang dikatakan satu huruf tu apa dia? Alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya satu huruf tu dapat 10 hasanat, 10 kebaikan. Berapa banyak pula huruf dalam Quran? Itu nak dibandingkan kalau betul-betul kita nak baca Quran, satu Quran tu betul-betul, itu lagi-lagilah. Itu je dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kenapa ni? Okey. Jadi dikatakan, mana tadi? Sampai mana dah? Arnab, masya-Allah. Tu dia. Jawab mereka, ya Allah, tentulah peristiwa pertumpahan darah serta mengusahakan perdamaian. Apa ni? Kehilangan nyawa dan cuba mengusahakan perdamaian di kalangan mereka lebih utama daripada seekor arnab yang berharga 1/4 dirham. Jawab mereka, ya Allah, tentulah peristiwa pertumpahan darah serta mengusahakan perdamaian. Nilai macam ni ya. Dalam kedua-dua ayat ini Allah menegaskan, tidakkah tindakan mereka yang cuba menyelesaikan masalah pertumpahan darah, kehilangan nyawa dan cuba mengusahakan perdamaian di kalangan mereka lebih utama daripada seekor arnab yang berharga 1/4 dirham? Jawab mereka, ya Allah, tentulah peristiwa pertumpahan darah serta mengusahakan perdamaian. Itu macam tak apa kena dia punya ni. Saya kena tengok balik dia punya terjemahan Arab dia ya. Tiba-tiba macam dia kata peristiwa pertumpahan darah pula, serta mengusahakan perdamaian. Ni kita kena tengok balik lah, insya-Allah. Okey, dia punya terjemahan dia. Tak apa. Surat 62. Adakah kamu rujuk daripada pegangan kamu? Maksudnya adakah kamu kembali daripada pegangan kamu yang sebelumnya, iaitu tak suka dengan Sayyidina Ali ni mendamaikan? Maka ya, sahut mereka, sahut golongan Haruriyah, ya, kami
taubat balik daripada pegangan kami. Iaitu apa? Mereka bersetuju dengan Sayyiduna Ali yang apa? Yang mendamaikan antara sahabat. Maka Ibn Abbas menyambung, adapun Ali berperang tetapi tidak menawan musuh dan merampas harta mereka, lantaran itu adakah kamu akan menawan ibu kamu dan menghalalkannya? Menghalal ni maknanya menghalalkan darah. Nah, menghalalkannya ni maknanya menghalalkan darah, sebagaimana kamu menghalalkan orang lain, yakni menghalalkan darah orang lain. Kalau begitu halnya, kamu juga kafir. Jika kamu menganggap bukan ibu kamu, kamu jadi kafir juga dan terkeluar daripada Islam. Ibu ni apa dia? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ibu kamu ni ummahatul mukminin lah. Maknanya ibu-ibu orang yang beriman. Siapa? Isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ibu kamu ni ibu mereka tu, bukan. Tapi ibu di sini dengan makna apa? Ummahatul mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maknanya adapun Ali berperang tapi tidak menawan musuh dan merampas harta mereka, lantaran itu adakah kamu akan menawan ibu, iaitu Sayyidatina Aisyah, dan menghalalkan darahnya, menghalalkan darah Sayyidatina Aisyah sebagaimana kamu menghalalkan darah orang lain? Kalau begitu halnya, kamu juga kafir. Kerana apa? Kerana kamu mengkafirkan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menghalalkan darah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jika kamu menganggapnya bukan ibu kamu, kamu jadi kafir juga dan terkeluar daripada Islam. Itu dia. Seolah-olah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah kafir, kafir harbi dipanggil. Kafir yang halal darah dan hartanya. Kafir harbi, kafir yang kita kata memerangi Islam, maka kita mesti memerangi Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam. Itu kafir harbi. Ataupun kafir harbi ini mereka yang memerangi Islam di tempat orang Islam contohnya, maka mereka ini halal darah mereka. Itu golongan kafir harbi. Dari kafir harbi, kafir dan kafir zimmi antaranya. Kafir zimmi ini ialah mereka yang duduk di bawah pemerintahan Islam dan mereka ini menuruti kepada peraturan-peraturan di bawah negara Islam, dan mereka ada bayar, mereka punya apa dipanggil fidyah, bukan fidyah, cukai dia lah kan, jizyah. Jizyah, dia ada bayar jizyah dia, begitu. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia seolah-olah anggap Sayyidatina Aisyah ni kafir harbi. Hal ini berdasarkan firman Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yang bermaksud Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri dan isteri-isterinya. Isteri-isteri siapa? Isteri-isteri Nabi adalah menjadi ibu mereka. Sebab ada dalam Al-Quran, maka yang mereka yang mengkafirkan Sayyidatina Aisyah, maka mereka juga jadi kafir. Kerana apa? Kerana berkaitan dengan isteri-isteri Nabi, itu ada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seolah-olah mereka menolak Al-Quran gitu. Okey. Sebenarnya kamu berada di antara dua keadaan yang salah. Oleh itu pilihlah yang kamu kehendaki. Adakah kamu rujuk daripada pegangan kamu itu? Seru Ibn Abbas. Maknanya kembali, ya, sahut mereka. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada masa yang akan datang. Dia cerita bab ni lama cerita bab ni masya-Allah. Dia akan cerita tentang kemudian dia akan masuk pula bab masalah daripada kepimpinan tu lahir golongan Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya. Itu semua tu kata para ulama di zaman sekarang ni mereka ada tapi dengan wajah yang baru. Itu semua insya-Allah ada masa kita akan bahaskanlah. Moga-moga Allah SWT beri masa kepada kita untuk kita sama-sama berkongsi insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidatan wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.